Assalamualaikum. Perkahwinan. Fitrah manusia yang inginkan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga perlulah melalui syariat perkahwinan yang ditetapkan dalam Islam. Melalui perkahwinan, pasangan suami isteri diberi tanggungjawab, hak dan amanah untuk ditunaikan agar matlamat pembinaan rumah tangga memenuhi syariat yang telah digariskan oleh Islam. Syariat perkahwinan menurut Islam bukan sekadar untuk menghalalkan hubungan kelamin, bahkan matlamat yang lebih utama adalah untuk mendidik individu mukmin mentaati syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap urusan kehidupan dan memastikan seluruh anggota keluarga di bawah tanggungannya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diredai. Inilah matlamat perkahwinan yang sebenarnya. Pengertian nikah. Dalam bahasa Arab, nikah merupakan kalimah yang menunjukkan makna bersama dalam satu ikatan perjanjian ataupun akad. Dari sudut bahasa pula, perkataan nikah berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud kumpul, himpun ataupun cantum. Berdasarkan ahli ilmu fiqh, nikah ialah akad yang dilakukan untuk mengharuskan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz nikah. Sementara itu, pengertian perkahwinan dari segi syarak ialah ikatan yang teguh antara lelaki dengan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup sebagai suami isteri. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, yang bermaksud, dan antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri agar kamu cenderung dan berasa tenang dan tenteram kepadanya, dan jadikannya antara kamu perasaan kasih dan sayang. Surah Ar-Rum ayat 21. Justru tuntutan perkahwinan bukan sekadar untuk mendorongkan hawa nafsu di atas batas-batas agama semata-mata, malah untuk mendamaikan kerunsingan yang melanda hati sanubari setiap individu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, wahai golongan pemuda, sesiapa di antara kamu yang telah mempunyai keupayaan, iaitu zahir dan juga batin untuk berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Sesungguhnya perkahwinan itu dapat menundukkan, menjaga pandangan mata dan mengekang hawa nafsu dan menjaga kehormatan. Maka sesiapa yang tidak berkemampuan hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu dapat mengekang hawa nafsu ataupun mengawal nafsu syahwat. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Persediaan perkahwinan. Rasulullah SAW telah menetapkan batas umur yang sebaik-baiknya bagi seorang lelaki maupun perempuan untuk berumah tangga. Hadis tersebut memberikan isyarat bahawa perkahwinan yang dianjurkan bagi mereka yang juga mampu. Pengertian mampu dalam hadis tersebut merujuk kemampuan jasmani, mental, jiwa dan juga ekonomi. Oleh itu, sebelum seseorang ingin berkahwin ataupun sebelum ibu bapa mahu mengahwinkan anaknya, perkara yang perlu diperhatikan ialah kesediaan anak tersebut untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Jika sesebuah perkahwinan dilaksanakan sebagai pasangan suami isteri yang cukup matang, jadi aspek jasmani dan rohani, mental dan ekonomi amat dikhawatiri, perkahwinan tersebut hanya akan membuat kemudaratan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan itu, bagi pasangan yang sudah ada keinginan untuk berumah tangga, sewajarnya mempersiapkan diri dengan ilmu, kemahiran, pendidikan, keibubapaan dan hal ehwal rumah tangga agar bahtera rumah tangga dapat diuruskan dengan sifat kematangan dan rasional. Kematangan yang dikehendaki merangkumi kematangan fizikal, mental, emosi, pergaulan, kepekaan kepada orang lain,
soal sara hidup dan juga ilmu. Sekiranya kematangan dapat dalam perkara tersebut belum ada, hal ini perlu diusahakan. Oleh itu, berilah tempoh kepada pasangan tersebut untuk mempersiapkan diri bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku pada kemudian hari. Rahsia perkahwinan. Pertama, perkahwinan dianggap sebagai salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW dan juga keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah mengutuskan beberapa rasul sebelum kamu dan kami menjadikan untuk mereka isteri-isteri dan juga keturunan. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Yang kedua, rahsia perkahwinan yang kedua, iaitu kurniaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya agar menerusi perkahwinan akan lahirlah pula zuriat keturunan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Rahsia perkahwinan yang ketiga, perkahwinan dianggap sebagai satu ibadah yang dapat menyempurnakan setengah daripada agama seseorang. Dengannya, dia dapat bertemu Allah dalam keadaan suci dan diridai. Dan yang keempat, galakkan nikah berkahwin meliputi semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang miskin. Islam ingin mengikis rasa takut tidak mampu memikul tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak kerana Allah menjaminkan rezeki bagi mereka. Yang kelima, sebaik-baik jalan untuk memelihara maruah kesopanan diri seseorang ialah melalui perkahwinan. Itu rahsia yang kelima. Rahsia yang keenam, dapat menyuburkan perasaan keibubapaan dalam memberi perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan kepada anak-anak. Dan yang ketujuh, rahsia perkahwinan yang ketujuh ialah melalui perkahwinan wujud disiplin rumah tangga, melalui pengagihan tugas suami isteri, ibu dan bapa yang membawa kepada disiplin dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Dan yang terakhir dalam bab perkahwinan yang awal ni, iaitu matlamat perkahwinan. Yang pertamanya adalah of course lah untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya dapat mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiganya melahirkan dan menyuburkan perasaan mawaddah warahmah. Dan yang keempatnya adalah dapat membina rumah tangga penuh kebahagiaan lah, yang sah dan juga bertanggungjawab. Dan yang kelima, untuk menghalalkan pergaulan. Yang keenam, untuk menjaga keselamatan sosial, akhlak dan kepribadian mulia. Dan yang ketujuhnya ialah untuk membesarkan saiz keluarga dan persaudaraan yang seterusnya membentuk sasiah yang mantap.